تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ووباء كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بقوتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmatnya dan nikmat kepada kita. Maka sekali lagi kita akan bersama-sama dengan pengajian majlis ilmi pada pagi Ma'al Quran surah Yusuf dan pengajaran daripadanya, dan sebahagian yang kedua kita bersama dengan sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama dengan Ghazwah Khaybar, peperangan Khaybar. Satu peperangan yang bersejarah dalam perjalanan perjuangan Islam dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas kita telah bicara sikit sebanyak tentang orang Yahudi di Khaybar yang asalnya semua kata daripada Bani Israel, sehingga kata dia lari daripada penindasan daripada Amalikah, pokok pesan besar, bengih, zalim, kasar. Maka dia mari kepada Syam, lepas tu mari kepada Khaybar. Ada juga pendapat katanya kerana semua Yahudi itu dia baca kitab Taurat dia. Baca kitab Taurat, dia dapati kata Rasul hak terakhir yang disebut dalam kitab Taurat dia tu akan mari kepada Yasrib, iaitu Madinah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertujuannya nak pergi cari Nabi itu, tujuan nak minta tolong supaya Nabi ni dapat menolong dia di segi nak lawan musuh-musuh orang Yahudi itu. Lalu buat dia tu pindah mari kepada Yasrib, lepas tu pergi kepada Khaybar. Itu menurut sejarah, ya, ahli sejarah dia beri pendapat gitu. Maka dia bertapaklah di Khaybar. Duduk situ pun dia menguasai dua perkara. Satu di segi ekonomi. Ekonomi asasnya iaitu tanam pokok tamak dan tanam sayuran untuk makan minum pok dia. Asalnya sumber ekonomi dia pokok tamak, buah-buah tamak, buah kerma. Yang keduanya, pok dia tu di segi kuam mangkung, di segi panggil keteguhan tempat dia bina husun, dia panggil husun ni kubur ni sebab panggil apa, masalah pagar tinggi besar, kota lah. Ada panggil kota raja yang dah suka berkeliling kampung dia. Di Khaybar ni satu bandar, satu kota, lepas tu ada kampung-kampung pula yang bina banyak kota-kota, penuh dengan kota. Jadi Khaybar ni masyhur dengan banyak pokok tamak, lepas tu banyak kubu-kubu pong. Nah, untuk nak jaga daripada serangan musuh. Dia cedera satu kekuatan dari segi nak pertahankan kota dan kampung halaman mereka itu. Tu. Jadi hafsah-hafsahnya ni lapis semua, lapis kubu hafsah-hafsah.
Yang saya wak tinggi, wak tak bukit. Tu. Maka minggu lepas kita sudah bicara kata Nabi ni, nayubai dia setelah mana dia tu duk lawan dengan Yahudi, duk tipu oleh Yahudi, Bani Qainuqa', Bani Nadir, Bani Quraizah, buat 3 kumpulan bani-bani puak-puak dia tu, anak cucu dia tu. Maka Nabi selain pada nak pergi buat umrah kerana diberi mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu masuk Mekah, maka Nabi di situ buat perjanjian. Janji genjatan peperangan wutip perang selama 10 tahun. Kerana nak wi amir, nak wi orang Islam ni berehat sikit. Duk di Mekah, duk kena tindah wak zalim, wak nyanyo, duk tiba, duk tibuk, duk sekeh kepala demo, duk katak demo. Siapa mati-mati ya, siapa kena berhijrah kepada Habasyah 2 kali. Lepas tu mari pula ke Madinah sekali, 3 kali lah. Tu. Jadi bila begitu dengan wahyu Allah lah, Nabi buat perdamaian wutip perang 10 tahun dan umrah tak apa lagi, tak boleh masuk tahun ni, masuk tahun depan untuk kemaslahatan dakwah. Tu. Itu panggil Fathan Qariba tu. Mana pembukaan. Khaybar ni satu jalan, perintis jalan untuk nak meluaskan kawasan dakwah. Penyebaran dakwah Nabi ke luah dan semakin mendapat sambutan yang baik daripada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir terima Islam, masuk Islam, afwajah, berpuak-puak dia masuk dengan sebab pembukaan di Hudaibiyah. Yang keduanya bila orang musyrikin Mekah ni yang wutip perang, jadi Nabi mari satu nayubai pula nak bersih dalam ni. Hak ni hak luar. Orang Mekah ni seolah luar lah, luar pada negeri Madinah lah. Hak dalam ni iaitu Khaybar. Ada lagi satu kumpulan orang Yahudi yang tidak dibuat janji oleh Nabi SAW. Nabi tak buat janji pun kepada dia. Tu. Cuma dia bunyi arah-arah, dapat beritanya kata pok dia ni dia raca nak mari serang Madinah dan dia pakat dengan orang-orang munafik. Ni sejarah riwayat zaman Nabi lagi. Maka zaman lah ni tak lain lah, tak ada beza mana. Katanya orang Yahudi guna orang munafik untuk berkhianat akan agama Islam dan untuk menindas menghancurkan orang-orang Islam, umat Islam. Kalau zaman Nabi, zaman turun wahyu, sudah ada kumpulan munafik, sudah ada perjanjian orang munafik dengan orang-orang Yahudi. Maka bagaimana zaman sekarang yang telah putus wahyu? Maka lebih rapat lagi antara dua kumpulan ni. Perpakatan komplot panggil untuk nak buat muamarah, nak buat satu-satu rancangan jahat terhadap umat Islam ni. Kita kena khabar belaka, sedar belaka. Lepas tu 2-3 orang kepala-kepala dia tu, kepala-kepala dia tu lari daripada Bani Nadir. Nabi Ahmad dah, tapi buat dia dengelik ke mana pergi, lari masuk kepada Khaybar. Hak ni bawa dendam dalam hati dia. Dendam terhadap orang Islam, ada Nabi tu masih berapi panggil, nyala-nyala dalam hati dia. Maka dia duk atur, duk susun di dalam kubu-kubu mereka itu. Tu nak pergi serang Madinah, nak pergi guling ni kerajaan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi raca untuk nak pergi
pecatkan puak dia tu. Lepas daripada Nabi kelik daripada Hudaibiyah akhir bulan Zulhijjah. Kelik daripada Hudaibiyah duk start ya, bawa tengah-tengah. Tengah-tengah Muharram. Tu tengah-tengah Muharram tu Nabi royak pada sahabat-sahabat nak pergi perang lawan atau nak pergi hapus puak-puak Yahudi yang dia tu duk racik untuk nak serang orang-orang Islam di Madinah. Bila situ kita mari tengok asalnya bulan Muharram ni bulan haram. Bulan dalam Islam ni 12 bulan mengikut apa yang Tuhan royak dalam Quran dalam surah Taubah. Wa minha arba'atu hurum. Daripada 12 bulan tu 4 bulan hurum. Rajab, lepas tu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi dalam bulan hurum ni tak boleh nak perang. Asal tak boleh perang. Tu. Sebab diharam, bulan dihormati. Kena hormat, kena jaga masa-masa yang ada kelebihan dalam Islam dan kemuliaan. Tapi apa oleh Nabi tu pergi kepada Khaybar. Akhir bulan Zulhijjah, lepas tu masuk bulan Muharram dah. Di sini pendapat ulama katanya. Ulama jumhur kata boleh. Walaupun bulan haram sekalipun. Sebab apa? Apabila orang kafir ni dia mula dulu. Mula tu sama ada nak perang atau nak buat gapo sesuatu kepada orang Islam. Boleh. Untuk nak jaga umat Islam, jaga agama Islam, kata boleh. Jadi Nabi pergi awal bulan Muharram tahun yang ke-7. Tahun ke-7. Nabi tu baik daripada Madinah malam. Waktu malam. Tu. Dia Khaybar dengan Madinah kita ayat dah. Lebih kurang satu lebih. Tu. Tapi Nabi tu baik malam. Nabi sapa di Khaybar subuh. Boleh hadis Nabi tu baik awal. Awal malam. Kerana perjalanan jauh juga ratus-ratus kilo ni. Tak itu. Nabi dia semaya subuh di Khaybar. Maya subuh situ. Tu. Lepas tu Nabi berdoa. Dalam perang ni sangat berhajat kepada zikir dan doa. Tak boleh tinggal. Kena tupai Tuhan. Allahus Samad. Nak tupai Tuhan tak boleh. Perang ada halah dah menang. Dah siap pihak nak menang. Orang Islam pun nak menang. Kerana kemenangan itu beri faedah besar kepada umat Islam, kepada agama Islam sendiri pun. Tapi kepercayaan orang Islam ni iaitu wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan yang sebenarnya kecuali datang daripada sisi Allah. Tuhan beri. Kalau Tuhan tak beri, tak ada kemenangan. Walau raja secara mana pun raja tu supaya kata kita cari sebab-sebab ikhtiar panggil. Tu ikhtiar supaya kita lah ni hadapi penyakit virus corona ni atau COVID-19 ni. Tu. Kita tak tinggal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Kita tawakal. Kita minta gitu hai akad. Allah marfu'annal bala. Waqshif 'annal waba. Tuhan hapuslah daripada wabak. Tak itu. Tu. Tapi kita tak tinggal sebab-sebab, iaitu kita mari cara-cara kesihatan bagaimana. Lah ni yang panggil nak pocok vaksin pula. Lepas dah kita pakai mask dah, sengal dah, kedudukan kita jaga dah, mandi gapo, sabun, cuci bersih pada. Ni vaksin pula satu sebab untuk nak jaga daripada merebaknya penyakit virus ni. Supaya juga dengan masalah perang, racun, wang pan,
sebelum nak pergi perang tu satu-satu sebab untuk mendapat kemenangan. Lepas tu tawakkal Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu azam dah, sudah dah syarat dah, tengok dah, tilik dah, istikharah dah, maka kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berdoa. Sahabat-sahabat pun berdoa. Di antara Nabi dia kata nak satu serengi kepada orang Yahudi. Nabi dengar pada orang Yahudi. Nabi kata, Allahu Akbar, kharabat Khaybar. Allahu Akbar, kharabat Khaybar. Allah Maha Besar. Nabi kata 2 kali, Allah Maha Besar. Kharabat maknanya hancur, binasa, usaklah Khaybar. Nabi berlepas subuh tu dia cerah dah. Cerah tu puak-puak dia tubik daripada kota dia, kapun dia nak pergi kerja lah. Nak pergi tani, nak pergi ciru, nak pergi kutip buah-buah hasil daripada tanaman dia tu. Lalu tengok Nabi, dengar Nabi kata tu. Tu. Dengar Nabi kata tu. Puak dia klik royak. Klik royak. Pasal kenalin je lah. Kejut. Kejut. Lalu puak dia kata Muhammad wal Khamis. Bahasa dia Muhammad wal Khamis. Muhammad mari dah wal Khamis. Khamis bukan hari Khamis dah, bukan yang 5 dah. Ada Khamis ni mana Al-Jash. Nabi mari dengan tentera dia nak. Puak dia kejut. Itu satu cara panggil apa? Cara songkram panggil Citwitya, panggil psikologi, perang psikologi. Pak dia tak suka kata Nabi nak mari dengan tentera-tentera. Berapa orang Nabi mari semua? 1,400 orang. Lebih kurang 1,400 orang tentera. Termasuknya orang perempuan mari juga. Perempuan ni mari panggil jadi satu apa? Pasukan penyokong di belakang. Satu yang keduanya untuk nak jadi jururawat. Kalau ada orang Islam sakit misalnya, ada orang mati, nak tengok nak layan lah. Layan dari segi perubatan. Itu maknanya Nabi yang ambil berat dengan masalah panggil payaban lah. Kalau kita banding di zaman sekarang ni payaban. Kalau ada luka, boleh katuk-katuk luka dia basuh, tempat-tempat luka dia. Pergi zaman dulu ya banyak ke luka, tak mati luka lah. Sebab dia pakai pedai, pakai lembing, pakai anak panah. Tu. Jadi orang perempuan berserta sama juga. Ini satu syariat Islam yang membolehkan orang perempuan masuk dalam medan perang untuk tujuannya nak khidmat di segi tibbiyah, di segi kanpet, untuk tolong bantu patung payaban lah, sama tara nak waklik pada Madinah, pada tempat duduk ni. Nabi pergi 1,400 orang. 1,400 orang ni dari mana? Dari orang-orang Islam yang menyertai dalam Hudaibiyah. Hak nak pergi buat umrah dengan Nabi. Ramai 1,000 orang lebih. Tak sah Nabi ni, orang nak pergi belakang. Tahu itu? Tu. Maka Nabi nak tengok lagu mana Nabi buat umrah. Khuzu anni manasikakum, Nabi biasa kata ambillah daripada aku ni akan cara-cara buat ibadat haji daripada aku ni. Haji dengan umrah tak tekah manalah, dia buat umrah tak ada wukuf di Arafah. Tu hak besarnya beza dia. Lepas tu
Jadi 1,400 orang ni Nabi tak pilih orang lain dah. Ambil puak dia sebab apa? Sebab pilih orang lain tu takut kena puak-puak munafik itu masuk. Tu Nabi jaga wingat dah situ tu. Dia masuk munafik tak ada kerja, punah kerja masuk munafik ni. Na'udzubillah min zalik. Punah bi kerja. Pergi sekerat jalan nak keliling, pergi pula tujuan nak makan, harta rapasan perak. Pergi pula ada buat satu berita-berita hibur macam-macam. Buat kaula. Nah, supaya perak apa? Perak Uhud tak silap. Nah, kata apa? Nabi Muhammad lah mati dah. Dia buat berita tu. Kita zaman lah ni berita ni banyak timbul, berita Covid ni banyak, berita vaksin pun banyak. Ada waktu baik kata dia pocok, lepas pocok tu jadi gelepar sereh gelepar. Tu lepas pocok vaksin. Tapi bila kita cek tengok dia penyakit gila babi. Penyakit gila babi. Gila babi yang gitu. Modestan dia jadi kadang-kadang buai mulut, kadang-kadang gelepar, gelending macam-macam. Pada saya dua hal sungguh tu memanglah adalah orang ada penyakit macam tu dia dah tu macam-macam lah. Bukan semua 1,000 orang, seorang, 2 orang gitu ya, tak ramai dah. Insya-Allah taala kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan beri kesihatan dan beri afiat kepada kita. 1,400 orang lagi siapa? Lalu Nabi atur pada sahabat-sahabat dia. Siapa dia nak duduk mana, nak buat gapo kata. Buat siapa tu? Dia tak jong buat dia. Tak jong nak tubik daripada Khaybar dan nak lawan. Tu. Puak dia tu 10,000 lebih kurang juga ramai juga puak dia tu. Tu. Tapi orang Islam, tentera-tentera Islam yakin dengan semangat iman. Semangat iman dia tak sepa, semangat keseng lawan nak lawan tak sepa. Semangat iman ni, iman lah menjadi senjata yang paling paling kuat untuk nak lawan, nak gerak ke depan lagi. Kalau tak ada iman, seperti munafik lah. Munafik bukan tak ada iman, tapi iman dia muzabzabi baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Iman kelabu-kelabu, iman luntur, iman capu kufur, Islam capu kufur, bagaimana dia nak tahan, nak lawan, dia tak ada ikhlas, bukan pergi kerana nak mengiklan kalimatillahi al-uliya dah, gitu kerana tujuan dunia, nak harta rapasan. Kalau ni kalau nampak kalah klik dulu, itulah apa panggil tabiat apa? Tabiat orang munafik yang mana dia tu selalu mengkhianati akan orang-orang Islam. Jadi kita nak ayat kata di Khaybar ni ada berapa banyak itu kota atau dia panggil kubu lah, kubu pertahanan puak dia tu ada banyak-banyak, tapi nya hak itunya iaitu 8 semua lebih kurang. Tu di antaranya nama dia Na'im. Mula-mula Na'im nama dia. Lepas tu hal lain lagi hak besar-besar ada, hak kukuh-kukuh. Seperti Nazar, Qal'ah Abi, Qal'ah Ubay, Qal'ah Ubay, Qal'ah Zubair nama dia. Itu di antara apa ni kubu-kubu yang mereka itu pertahankan dan mereka itu dalam apa? Dalam jagakan diri mereka itu. Jadi di sini kita dapati bahawasanya orang-orang Islam dia takbir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Derahlah
Dia kata derah. Dia semangat juga. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajar buat dia kata, arbi'u ala anfusikum innakum la tad'u asam wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Hadis ni hadis dalam Bukhari dan Muslim. Mana bila dia naik banggu wadi dah, satu wadi tu buat dia derah takbir, derah suara derah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Takbir membesarkan Allah dan mentauhidkan Allah. Lalu Rasulullah bersabda kata, lemah lembutlah atas diri kamu. Jangan derah sangat. Nah, lemah lembut diri kamu. Sebab apa? Sebab kamu lah ni dia doa kepada Tuhan yang tidak bisu. Dan Tuhan tak ada raib dak. Tuhan tu sami'an qarib. Tuhan tu dengar lagi dekat di segi dia dengar dan nak terima doa kamu. Tu. Ini satu pengajaran pada kita. Nah, bila kita berdoa tak usahlah kita akak suara. Nah, kerana akak suara tu Pihak kata kita tu nak Tuhan dengar. Padahalnya Tuhan tu alimun bizatis sudur. Tuhan tu tahu apa yang kita dah suka, dah kecek dalam dada kita, dah bisik dalam dada kita pun Tuhan tahu. Itu satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila begitu Nabi siapa di husn dia, iaitu husnun panggil husnun na'im. Mula-mula sekali kubur Na'im. Yang kedua kubur Sa'ab bin Mu'az nama orang. Lepas tu Qal'ah Zubair. Yang keempat Husn Ubay. Lepas tu Husn Nazar. Ni ada mula-mula ni. Mula-mula ada semua 5 kubur semua. Lepas tu ada lagi bahagian yang kedua 3 kubur lagi. Iaitu satunya Al-Qumus. Yang keduanya Al-Watih. Yang tiga As-Salalim. Jadi semua 8. Hak besar lah. Malah lu tu banyak tetek-tetek duk keliling apa ni kampung dia tu. Tu. Jadi hebatlah kita tengok. Tapi saya buat kita ni nak pergi jauh. Kalau kita buat haji, buat umrah tu, kalau tak sah dia bawa pergi Khaibar ni macam mana lah. Dia tengok ada lagi tapi ada tak banyak dah. Ada besar-besar atas bukit tu. Terutama Al-Qumus ni, ya, hak ni besar ni. Tapi nak pergi pun panggil jauh, makan masa jugalah. Tapi kalau kita nak pergi ke Taif boleh, tak gitu. Di Taif tu memang makan angin, kita tengok tempat-tempat gitu ya. Dia beli buah jelimu kerana termasyhur dengan buah jelimu di Taif tu. Jadi mula buka Fathu, pembukaan dah lah, nak mula buka dah, nak picit dah. Picit mula-mula ni Husn Na'im, kubur Na'im. Jadi orang Islam serai dulu iaitu kubur Na'im ni. Maka orang Yahudi pun dia pertahan dengan sungguh-sungguh. Sebab daging ni pergi habis. Ni hak mula-mula tepuhnya iaitu Na'im. Lepas tu di sini ni ialah bagi seorang terkenal hero lah, wira hero puak Yahudi orang Bani, iaitu nama dia Marhab. Nama Marhab. Dia ni boleh katanya sore dia tu boleh lawan 1000 orang di sisi orang Yahudi. Terkenal mana orang yang kuat, orang Bani lawan. Lalulah keluar kepadanya oleh Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib sini dulu mula-mula. Mula-mula ya tak ada perasaan lagi, dia hantar orang lawan sama sore panggil. Lawan cara apa? Cara bertanding. Tanding sore tu keluar sore sama sore. Orang gacah dah lah. Jadi bila keluar tu mula-mulanya dia keluar oleh apa ni
Salamah ibnu Aqwa, hatta dia dulu, tapi dia dibunuh oleh apa ni, Marhab tadi. Marhab panggil batal pahlawan bagi orang Yahudi ni. Lepas tu bila begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hatta Ali lah, hatta Ali kepada di Marhab tu. Tu aku Ali membunuh dia, boleh bunuh, jaya Ali bunuh dia tu. Itu Ali yang masyhur. Sebelum tu Ali tu Nabi tu dia nak serah bendera, dia pergi Khaibar ni nak serah pi dia pergi bendera. Tu malam Nabi kata petang ni, kata esok ni aku nak bendera untuk nak buka Khaibar ni. Tu lepas tu nak pi Nabi tak royak. Siapa dia kau nak timur, nak pergi apa ni, nak pergi bendera ni. Tu lalu sahabat-sahabat tidur pakat tak nyerah apa dia. Aku apa, orang kata aku apa, pakat nak pergi bendera belaka, mulianya orang pergi bendera. Satunya kerana bendera tu Nabi serah sendiri, Nabi harap pada dia, harap membuka Khaibar ni. Esok Nabi kata, mana Ali dek mana? Kecut hati dia, puak-puak dia. Mana Ali dek mana? Orang ni kata Ali sakit mata itu. Nabi kata panggil Ali mari. Panggil Ali mari. Ali pun mari. Nabi ludah di mata dia tu hingga mata dia. Ini mukjizat. Mukjizat dalam perang Khaibar. Sakit mata, lama juga nak siap, tapi Nabi ludah dengan alio dia tu, maknanya dia siap. Boleh pergi bendera Ali. Tu. Jadi Ali pun terima bendera dengan kuasa kemuliaan, satu kemuliaan. Lepas tu jadi peperangan mana-mana pun Nabi bertujuan untuk nak dakwah, bukan nak perang tu nombor 2, nombor 1 nak dakwah. Lalu Nabi pesan kepada Ali, bila sapa kepada kawasan Yahudi ni, kamu panggil buat dia, panggil royak. Royak kata ajak buat dia kepada Islam. Tu ajak buat dia pada Islam. Ini tujuan asah, tujuan yang termulia dalam Islam, iaitu dakwah, ajak kepada Islam. Dalam hal tu jaya seorang hitam daripada Habasyi, hamba hitam, dia pegang kambing untuk orang Yahudi. Baru pegang, jumpa dengan Nabi sebelum Nabi nak sapa dekat dengan Khaibar, jumpa dengan Nabi. Tu. Lalu dia tanya, Nabi tanya khabar lagu mana orang Yahudi lah ni. Dia kata pok dia tu duk cedek senjata-senjata nak lawan, kerana dia tahu khabar daripada orang munafik duk royak kepada orang Yahudi ni. Tu. Lepas tu orang hamba hitam tadi dia tanya Nabi, tu gapo kamu bawa gapo? Nabi kata aku ni bawa kepada Islam, ajak supaya kamu ni mengucap la ilaha illallah. Lepas tu orang hamba tu kata lagu mana kalau aku mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata lakal jannah, kamu boleh syurga. Tu. Lepas tu hamba tadi kata kambing ni nak buat lagu mana, kambing aku duk pegang Yahudi ni. Nabi hantar klik pada tuan dia lah, hantar lagi, lepas dia lagi. Tu. Dia pun lepas. Mudah, masya-Allah semua. Lepas ada tu dia masuk lawan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawan Yahudi. Mati dia. Tak ada semaya, walau satu sujud semaya pun tak lagi. Kau dah kata 2 kelima syahadah, Nabi jamin dah kata walakal jannah, untuk engkau boleh syurga. Dia tak semaya boleh jadikan tak masuk waktu semaya lagi, atau lepas semaya dah, Nabi lepas semaya dah dia masuk Islam. Lepas tu bawa siapa masuk perang, dia masuk perang.
Masya Allah. Nah, habis itu Nabi kata al-jannatu aqrabu. Nah, syurga tu lebih dekat dengan kamu min syiraqi na'alik, daripada dekat pada seorang kamu daripada tali kasut dia. Tali kasut dia dekat ya, mudah ya nak syurga. Dengan dua kalimah syahadah, tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada buat haji, tak ada baca Quran lagi, tak ada zikir lagi, tak ada gapo. Qadar kata asah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala punya masuk syurga. Masya-Allah. Begitu juga neraka, an-naru aqrabu min ahadikum min syiraqin na'li. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga neraka lebih dekat dengan kamu daripada tali kasut dia. Buat apa? Buat dosa sikit kadang-kadang masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ayat kejadian kejadian dalam peperangan Khaibar. Patut Nabi serai pas satu-satu dapat menguasai kota-kota Yahudi. Akhirnya orang Yahudi ngaku kalah. Tapi buat dia minta nak duduk lagi di Khaibar. Tu Nabi nak buat lagu mana? Buat dia nak duduk lagi dari Khaibar. Tak seterubik. Dia tahu dah kata gugu dia Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah kena hamba belaka dah. Tapi buat dia minta duduk. Sebab apa buat dia minta duduk? Saya pada pokok-pokok tamat kebun-kebun dia. Hidup tanah lama dah. Hidup tupai ekonomi dia tupai tu lah. Kalau pergi habis nak pergi apa. Lalu Nabi terima, tak apa boleh duduk. Tapi dengan syarat. Syarat semua harta kamu serah kepada kami. Serah kepada kami. Mereka anak-anak cucu-cucu kamu tak apa lah. Maka dia serah kebun-kebun semuanya kepada Nabi. Bila nak duduk, Nabi buat janji, kamu kerja kebun kamu. Bukan kebun kamu dah lah ni. Lah ni kebun hak orang Islam dah. Tapi bila boleh hasilnya setahun-setahun tu bagi dua. Setengah bagi puak Yahudi dan setengah bagi pada hak Nabi, naik pada Nabi. Bagi dua. Ini panggil apa? Musaqat muzara'ah dalam syariat Islam. Sistem panggil kita ada tanah, ada kebun, lepas tu kita we kok cara. Cara. Kebun hak kita, maka we cara. Maka keuntungnya laba boleh hasilnya bagi dua. Begitu juga muzara'ah tanah. Kita ada kebun tapi tak ada tanah gapo, ada tanah saja, tak ada tanah gapo. Maka kita upah we mari tanah dia ko dokong ko apa ni pohon-pohon gapo ikut. Tapi hasilnya bagi dua. Tua tu baju gapo, air gapo, lek tua tanah lah. Itu panggil mula sini. Mula di Khaibar. Banyak hukum-hukum yang berlaku di Khaibar. Di antaranya nikah mut'ah. Mut'ahnya orang Syiah yang dia pegang, iaitu menikah dengan ada masa. Sebulan, seminggu, 2 bulan, setahun kau tak kira. Lepas tu ya kira lah, panggil akad lagu tu. Lepas tu ada sungguh belum Khaibar ni ada sungguh. Dalam beberapa perang ni diharuskan bagi orang Islam boleh menikah mut'ah. Sebab darurah, dia pergi lama-lama tak ada duduk dengan isteri dia. Bahawa Khaibar ni Nabi larang mengharamkan nikah mut'ah. Dan juga haram makan daging hema kapung. Dan boleh makan daging kuda. Dalam ni banyak hukum. Dalam Khaibar ni. Itulah lebih kurang yang kita dapat belajar. Jadi kesimpulannya Khaibar adalah satu
kawasan Yahudi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam dapat menguasai dan dapat kemenangan yang diberi oleh Allah Subhanahu taala dan dapat harta rampasan yang banyak, yang mana daripada Khaybar inilah maka Nabi dapat membersihkan unsur-unsur yang merosakkan dalam masyarakat, yang menjejaskan kepada keamanan negara Islam di Madinah. Itulah sebagai satu pengajaran kepada kita, lain pada orang Yahudi sebagai orang penipu, orang selalu racun untuk buat jahat kepada orang Islam. Maka kita mari minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta doa supaya Tuhan selamat orang Islam dan menghancurkan orang-orang yang cuba nak mengkhianatkan agama Islam dan meruntuhkan agama Islam kita. Insyaallah taala aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa fawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.